Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anda yang menonton Sembang-Sembang ASNB bersama saya Aimi Aziz bagi membincangkan isu-isu tentang pelaburan dan perancangan kewangan. Pada hari ini kita bawakan tajuk pembiayaan ASB, rugi atau untung, batal atau sambung. Untuk kita ketahui lebih lanjut, kami telah menjemput tetamu jemputan khas hari ini, saudara Suzardi Maulan atau Pak D. Pak D kalau ni Pak D ni Kak Mi. Pak D mempunyai pengalaman lebih 10 tahun sebagai perancang kewangan berlesen dari Suruhanjaya Security Malaysia. Betul Pak D ya? Betul. Okey Pak D. Bila kita bincangkan tentang pembiayaan ASB ni, kita tahu ia membantu kita untuk melabur secara sekaligus dalam ASB, kan? Tetapi dan bukan tetapi apabila zaman dividen tu 2 digit, seronoklah kita dapat dividen pun tinggi, kan? Tapi bila keadaan ekonomi tidak menentu, dividen pun akhir-akhir ni macam tak berapa nak tinggi sangat. Ada yang merasakan mereka rugi. Tapi pada kami sebenarnya bila kita melabur dalam ASB ni, kita tak rugi. Betul tak Pak D? Cubalah Pak D tolong jelaskan situasi sebenar Pak D. Okey, jadi bila orang kata dia buat pembiayaan ASB dia rugi, maksudnya apa yang saya dapat jawab ialah mereka ni menggunakan kaedah rolling dividend untuk semasa membuat pembiayaan ASB lah. Okey, jadi ini merupakan satu benda ataupun kesilapan asas lah bagi ramai yang membuat pembiayaan ASB disebabkan dia kena faham tujuan kenapa wujudnya pembiayaan ASB. Yang mana pembiayaan ASB memberi peluang kepada kita untuk terus ada orang kata sejumlah simpanan yang besar. Okey, berbanding kalau kita terus melabur secara tunai sahaja, yang mana mungkin kita terpaksa simpan 100 setiap bulan. Lambatlah sikit. Lambat dah. Jadi kalau ni kata orang tu yang macam letak selepuk tu Pak D, selepuk 200,000 tu. Ya betul. Dia terus boleh dapat 50,000, 100,000. Okay. Jadi bila dia ada contoh 100,000, dividen pun lebih banyak. Berbanding kalau dia simpan 100 setiap bulan, maka dia cuma kira daripada baki 1,200 lah mungkin. Betul. Dividen dia dapat. Okey, jadi itu benda yang dia kena faham lah kenapa wujudnya pembiayaan ASB. Yang mana pembiayaan ASB ni apabila dia bagi ruang kepada kita semua untuk dapat jumlah kapital ataupun modal yang besar ini. Sebagai contoh, dia ada pembiayaan sebanyak 50,000 dan untuk tempoh 30 tahun dengan kadar faedah 4%. Okey, kata tahun lepas 4.25. Jadi kita ambil 4% rendah sedikit. Okey. Jadi apa yang dia dapat kalau dia tidak buat kaedah rolling dividend, dia biar sahaja dalam ASB, maka pada akhir tempoh pinjaman dia dapat 162,000. Okey, mana baki dalam buku tu. Jadi kalau kita nak bandingkan dia buat rolling dividend, sebagai contoh dia buat 50,000 tadi, okey, pada kadar yang sama, tapi sebab dia pakai rolling dividend, gunakan dividen untuk bayar pembiayaan ASB, maka dia cuma ada 50,000 sahaja selepas 30 tahun. Jadi sebenarnya isu tu timbul yang dia rasa rugi tu sebab dia mengharapkan dividen tu. Betul? Dia mengharapkan dividen untuk bayar bulan-bulan dekat bank. Jadi maknanya ambil di luar kemampuan. Maksudnya dia ambil di luar kemampuan disebabkan sepatutnya dia buat pembiayaan ASB tadi dan dia bayar dengan duit gaji dia. Bayar je lah bulan-bulan. Bayar je lah. Maksudnya kemampuan duit gaji dia berapa bulan-bulan. Macam kita bayar pinjaman kereta, rumah, kereta sebagainya. Okey. Jangan ambil dividen tu. Jangan usik dividennya sebaiknya jangan usik lah. Maksudnya kalau boleh kita kekalkan sebanyak mungkin dividen dalam akaun SB kita lah. Okey. Jadi kalau ada yang macam dah rasa tak nak batalkan pembiayaan, macam mana pandangan Pak D tentang kes macam tu pula? Okey, dia ada beberapa senario lah. Yang pertamanya tengok balik dokumen pembiayaan yang ada. Okey, sebab ada yang ambil yang dah lama. Jadi yang ambil yang lama dia mungkin kadar pembiayaannya lebih tinggi berbanding kadar pembiayaan sekarang. Jadi sebab kadar dah turun kan Pak D kan? Jadi kalau kadar tengok dalam surat tu 5%, maka sudah tentu sekarang masa yang sesuai untuk jumpa balik bank, suruh turunkan balik pembiayaan, boleh tak dapat pada kadar yang lebih rendah. Pada kadar 3.5 ke 3.7 berbanding 5% yang dahulu. Jadi di situ secara automatik menyebabkan bayar bulan menjadi lebih rendah.
Jadi kita boleh pergi bank, Pak Di? Boleh. Dan dia akan rasa mampulah lepas tu. Okey. Sebab jumlah yang perbezaan yang sangat ketara di situ. Jadi kita minta bank tengoklah balik kadar tu. Maksudnya kita tunjuk balik kata kita bukannya nak berhenti langsung. Okey. Maksudnya kita cuma nak tukar daripada kadar 5% sebagai contoh kadar pembiayaan bawa kepada berbincang. Jadi 3.7, 3.8. Jadi dia akan betulkan balik aliran tunai dia. Jadi dia tak akan rasa rugilah di situ. Dia rasa rugi tu sebab dia mengharapkan semata-mata duit dividen. Jadi bila dividen tu rendah, sebab kita kena faham pembiayaan SB ni ada risiko satu risiko pembiayaan itu sendiri yang turun naik, dan juga SB pun ada risiko di sudut kadar dividen yang turun dan naik. Jadi bila dalam keadaan sekarang kadar pembiayaan turun dan dengan kadar pembiayaan asal dia yang tinggi, maka dia akan rasa rugi di situ. Tapi kalau dia betul-betul faham kiraan yang saya tunjukkan tadi, sebenarnya tak rugi pun. Tak rugi. Dan jangan ambil dividen tu tapi bayar bulan-bulan. Ya, sebab dia ambil kaedah dividen tadi, rolling dividen itu menyebabkan dia rasa rugi. Cara terbaik, Pak Di, untuk kita mendapat pulangan yang optimum kalau kita ambil pembiayaan ASB? Sebaik-baiknya kita perlu ukurlah baju di tangan di badan sendiri. Okey, sebab apa kita kena, walaupun ialah diberitahu boleh ambil sampai 100,000, 200,000 dan bank kata pun kita mampu untuk bayar. Sebab kita rasa seronok, Pak Di. Sebab boleh letak terus 200,000. Kan sebab kadang-kadang dia buat calculation tu dia tak ambil kira turun naik tadi. Dia ambil kira contoh 5%, ambil contoh 6% dividen. Sedangkan apa yang dia perlu faham, ambillah ikut kemampuan. Kalau dia hanya mampu untuk ambil 50,000 sahaja terlebih dahulu, ambillah. Sebabnya selepas beberapa tahun gaji naik dan insya-Allah ramai orang pun dimulakan naik pangkat, gaji pun automatik naik lebih tinggi. Jadi waktu tu dia tambah lagi 50,000, tambah lagi 100,000. Maksudnya dia tak, walaupun dia berhasrat untuk buat 200,000, tapi sebenarnya dia boleh pecah-pecahkan. Maksudnya ambil sedikit demi sedikit ikut kemampuan. Sebagai contohlah, kalau dia ambil 200,000 terus, mungkin kadar pembiayaan hari ini bayar balik bulan-bulan 900 ke 1,000 lah. Mudah cerita. Jadi tanya balik kat diri sendiri, agak-agaknya mampu atau tidak nak pakai duit gaji sendiri untuk bayar setiap bulan 900 ke 1,000 ringgit tadi. Baik, itu yang penting lah, mengikut kemampuan dan kita bayar bulan-bulan dengan gaji kita. Jangan ambil gaji, dividen tu. Ya, betul. Betul. Okey. Apa nasihat Pak Di, itu untuk mereka yang dah ambil lah, dah ambil pembiayaan ASB, untuk yang baru sedang berfikir-fikir nak ambil ke tak nak ambil ke, apa nasihat Pak Di? Okey, jadi yang penting dia mesti ada ilmu pengetahuan lah. Okey, kena berguru dengan Pak Di. Jangan tanya kami, tanya Pak Di. Fahami kuasa compounding. Apa maksud kuasa compound? Apa kuasa compound tu, Pak Di? Iaitu bagaimana kalau kita biarkan duit pembiayaan tadi campur dengan dividen yang kita dapat setiap tahun, dan kita biarkan tu satu tempoh yang lama, dan kita buat perbandingan kalau kita duit pembiayaan dan kita pakai dividen tadi. Jadi yang pakai kaedah rolling dividen, dia sebenarnya tidak memanfaatkan kuasa compound. Rugi sebenarnya tu. Rugilah sebab kuasa compound ni ialah satu benda yang mana ini dikatakan kita tak perlu kerja keras, tapi duit yang bekerja keras untuk kita untuk bagi kekayaan dekat kita. Janjinya kita biarkan dia situ, jangan keluarkan. Baru dia dapat kuasa compound tu. Sebab kemudahan dah ada, kita dah dapat sejumlah duit yang besar, dan manfaatkanlah kuasa compound itu tadi. Itu yang sebaiknya lah untuk pelabur yang baru nak bermula. Terima kasih Pak Di. Jadi kita dah dengar tadi bila nak ambil tu mengikut kemampuan sendiri. Kalau boleh kita bayar dengan gaji kita bulan-bulan. Yang dividen tu kita biarkan supaya dia beranak dengan sendiri, Pak Di, betul ya? Betul lah. Kita beranakkan duit kita. Kita beranakkan duit kita. Terima kasih Pak Di. Terima kasih kepada anda semua yang telah menonton episod kali ini. Teruskan menonton Sembang-Sembang ASNB dengan macam-macam lagi isu menarik pada episod seterusnya. Bagaimana kita nak mengurus
perancangan kewangan kita dan bagaimana kita nak melabur dengan lebih baik lagi. Bukan sembang sebarang sembang, ini sembang-sembang ASNB untuk kita hidup senang. InsyaAllah, janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.